kedua bi'atsah, iaitu lebih kurang 12 tahun atau 11 tahun sebelum hijrah. Pada tahun yang kedua bi'atsah, Allah turunkan ayat ini. Maka Nabi SAW pun menyampaikan dakwah kepada keluarganya terdekat seperti arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kumpulkan keluarga Nabi SAW yang berada di sekeliling Kaabah, iaitu berada di sekeliling Wadi Kaabah atau Wadi Al-Haram. Kita tahu bahawa pada zaman tersebut Mekah kawasan yang paling rendah, atau Kaabah kawasan yang paling rendah di wadi-wadi Nabi di kawasan tersebut, iaitu satu wadi yang berada yang dikelilingi oleh bukit. Kalau sampai sekarang pun kita pergi ke Masjidil Haram, kita pandang ke arah mana sekalipun bukit. Ke arah kiri Bukit Jabal Abu Qubais. Kalau kita pandang ke arah, katalah kita berada di Bukit Safa. Bukit Safa, Nabi SAW bila diarahkan, Nabi naik di atas Bukit Safa. Dan Nabi kata, ya wa sabahah, wahai wa sabahah, ialah satu perkataan yang digunakan pakai untuk orang Arab apabila ada berita penting. Artinya masyarakat Arab ni, masyarakat Quraisy, kita akan syarahkan surah Al-Quraisy nanti, macam mana mereka bersatu dan kuatnya ikatan mereka. Bila mereka dengar satu isyarat sahaja, ada isyarat untuk berkumpul, mereka terus berkumpul. Nabi SAW mengambil satu perkataan yang mereka gunakan untuk kumpul satu perkara yang paling penting, yang utama. Nabi kata wa sabahah. Bila dengar saja wa sabahah, tiap keluarga, malah setengah rumah hantar, mereka datang semua sekali. Sebahagian daripada mereka yang tak dapat datang hantar wakil untuk hadir dalam majlis tersebut. Bila sampai di depan Nabi SAW, Nabi menghadap ke arah mereka. Mereka berada di arah Kaabah, Nabi berada di atas Bukit Safa, menarah kita baca doa lah sekarang kalau kita pergi ke Kaabah. Nabi kata, kita terus ringkaskan ceritanya. Nabi kata, percaya atau tidak kalian, sekiranya aku beritahu pada kalian bahawa di sebalik bukit ini, sebab bukit ini bukit apa? Bukit Jabal Qubais di belakang Nabi SAW. Di sebalik bukit ini ada sekumpulan tentera berkuda yang sedang datang menyerang kalian, menyerang kampung kalian. Ini satu perkara yang sangat mustahil. Sebab apa? Nabi berada di Kaabah, berada di Bukit Safa, sedangkan keluarga Nabi berada dari rumah-rumah mereka. Rumah mereka di belakang Jabal Abi Qubais, seperti mana library yang ada sekarang, dan bahagian Syekh Amir, bukit-bukit yang belakang tu kawasan keluarga Nabi SAW. Artinya Nabi sampai dulu di Safa. Keluarga Nabi baru datang. Artinya yang paling last sekali ada di belakang bukit itu ialah keluarga Nabi SAW. Tapi Nabi kata, percaya atau tak, kalian percaya ke tidak kalau aku beritahu bahawa di belakang bukit ini sekarang ini ada tentera yang datang menyerang kalian. Mereka kata, kami tak pernah dengar kamu menipu. Nabi kata, akuntum musaddiqiyah, adakah kalian boleh percaya dengan berita yang aku bawa ni? Artinya berita yang paling mustahil, dan Nabi tahu bahawa itulah perkara yang dusta. Nabi bukan nak tanya, Nabi kata perkara itu takkan berlaku. Memang mereka baru datang tadi, tapi mereka kata, kalau kamu kata, tak logik macam mana sekalipun, kalau kamu kata. Nabi kata, kalau aku kata. Mereka kata, kalau kamu kata. Kalau kamu kata begitu, kami percaya. Ma jarabna alaika kadiba, tak pernah kami dengar kamu menipu. Ini bapa saudara semua sepakat, keluarga semua sepakat. Kita kalau duduk dengan budak-budak, kita tahu dah budak ni besar sikit, besar dah kau, dulu nakal kita saja tu. Tapi Nabi tidak. Bapa saudara keluarga ni semua kata, tak pernah, sejak pada kecil sampai kami tak pernah dengar kamu menipu. Jadi kalau kamu cakap, kami percaya. Dan riwayat yang lain mereka sebut na'am, ya kami percaya. Tanpa mereka komen, mereka kata na'am, ya. Mungkin perkataan mereka, na'am ma kadzabna alaika kadiba, ya kami percaya, kami tak pernah dengar kamu menipu. Kemudian Nabi kata, inni Rasulullah munzirukum baina yaday azabin syadid. Aku adalah Rasulullah, memberi peringatan kepada kamu tentang azab yang pedih di hari akhirat. Bila dengar perkataan begini, orang Arab marah. Sebab apa?
kepercayaan terhadap perkara ghaib antara yang dinafikan oleh golongan Arab di Makkah Mukarramah ialah mereka tidak mempercayai hari kiamat. Mereka bongkar. Walaupun mereka percaya kepada Allah, mereka percaya bahawa Allah menciptakan sebagainya, tapi konsep hari kiamat telah hilang daripada pemikiran mereka, dan mereka tahu itu hanya ajaran yang dibawa oleh agama lain. Maka bila mereka dengar, bangunlah keluarga salah seorang daripada orang yang Nabi SAW paling hormat, bapa saudara-saudari, iaitu Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Orang yang paling sayang kepada Nabi SAW. Orang yang dikatakan orang yang paling bergembira dan orang yang berebut dengan Nabi untuk berebut dengan Abu Talib untuk dapatkan hak penjagaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dia yang berebut dengan Abu Talib kerana hartanya lebih banyak. Dia mempunyai harta yang lebih banyak, dia kaya raya, dan dia mempunyai kedudukan yang terhormat dari segi dengan kawan-kawan sebagainya. Abu Talib hanya ada jawatan tapi harta tak banyak, miskin. Tapi oleh kerana wasiat Abdul Muttalib lah yang menyebabkan Abu Talib menang kes, dapat hak penjagaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab bangun. Bila bangun dia kata apa? Tabbat laka sa'iral yaum. Atau dalam riwayat lain sebut tabbat laka ya Muhammad sa'iral yaum. Celakalah kamu Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad dalam banyak-banyak hari ini paling celaka. Alihada jama'atana, adakah sebab ini kau kumpulkan kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bapa saudaranya yang beliau hormat, yang beliau cinta, yang beliau sayang, antara yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diam. Nabi tidak balas apa yang cakap, tapi yang balas ialah Allah Subhanahu wa taala. Ketelihan tatkala nabi-nabi yang lain, apabila nabi lain dikutuk, Allah biarkan nabi itu pertahankan diri mereka sendiri. Semua nabi-nabi yang lain apabila dituduh dengan tuduhan, Allah berikan nabi lain jawab. Nabi Muhammad tatkala dikutuk, dituduh, nabi tak jawab, tetapi Allah yang jawab. Bila Abu Lahab kata tabbat laka ya Muhammad sa'iral yaum, atau tabbat laka sa'iral yaum, celaka kau wahai Muhammad dalam banyak-banyak hari-hari ini paling celaka, maka Allah kata tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbatlah, celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Kenapa disebutkan tangan? Yang celaka adalah Abu Lahab. Memang ditujukan pada Abu Lahab, namun disebutkan tangan. Di sini dalam ilmu balaghah dikatakan zikrul ba' iradatul kull, sebutkan sebahagian yang dikehendaki semuanya. Contohnya Allah kata semua kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua pada hari kiamat akan binasa, yang baki yang tinggal hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut wajah tapi bukan wajah. Wajah itu hanya sebahagian. Wajah mewakili keseluruhan zat Allah Subhanahu wa taala. Zikrul ba' yuridul kul, disebutkan sebahagian yang dikehendakkan semua. Yang celaka bukan tangan saja, yang celaka ialah Abu Lahab, dirinya. Contoh kita kata malam ni Haji ikut tak pergi minum? Haji cakap muka saya first sekali sampai. Dia sampai muka ke badan? Semua sekali. Tapi istilah muka diguna pakai untuk merujuk kepada zat, diri secara sempurna. Jadi tabbat yada, celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab, berarti celakalah Abu Lahab. Namun kenapa disebutkan yada, kedua tangan? Sebab Abu Lahab bukan setakat tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia berusaha menghalang segala dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala kerja, segala kemampuan, segala harta, segala pangkat dan segala pengaruh yang dia ada, dia gunakan untuk halang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak manusia membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak manusia pandang serong pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab, kerana dia bukan sahaja tidak beriman dan tolak dakwah Nabi, dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menghalang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah kata tabbat yada abi lahab wa tab. Kat hujung Allah kata wa tab. Kat sini Allah kata tabbat, ada tak. Yang kat belakang tak ada tak.
Kalau siapa belajar bahasa Arab, ada ta artinya muannas. Muannas artinya yada, kedua tangan. Kedua tangan sebab dia sepasang, dia letakkan ta marbutah. Kat hujung watab tanpa ada ta artinya dan terbuktilah dia memang celaka. Allah kata celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan memang dia celaka. Dia yang kedua merujuk kepada Abu Lahab kerana tidak ada tab, iaitu Abu Lahab sendiri. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab, dan Abu Lahab itu sendiri celaka. Maknanya itu kalau kita ertikan tabas dengan halak. Orang Arab juga mengertikan tabas dengan khasirat. Khasirat artinya rugi. Sangat-sangat rugi Abu Lahab, dan dia memang rugi. Sebab apa? Sebab dia sepatutnya boleh jadi manusia yang paling mulia. Ketika Nabi SAW berdakwah, dia bapa saudara Nabi, Nabi hormat pada dia, dia mempunyai kedudukan, dia mempunyai harta, tapi dia tidak memilih untuk membantu Nabi SAW. Dia pilih untuk lawan Nabi. Maka celakalah segala harta yang dimiliki, segala pangkat yang dimiliki, segala kurniaan yang Allah beri pada dia, celaka. Sebab Allah kata tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan tidak ada berguna bagi dia segala harta dan apa dia usahakan. Sebab puncanya dia rugi. Rugi sebab apa? Dia mempunyai kedudukan yang istimewa dalam masyarakat, dan dia mempunyai kedudukan istimewa dalam hati Nabi SAW. Sebelum dia menentang dakwah Rasulullah SAW, dia orang yang paling kaya, dia orang yang paling handsome dalam masyarakat Arab, dan keluarga Nabi semua sekali handsome. Keluarga Nabi, keluarga Quraisy yang pandai, yang paling cantik, dia mempunyai, Allah berikan kesempurnaan wajah, dan dialah antara yang paling sempurna. Malah dia digelar sebagai Abu Lahab kerana mukanya bercahaya, mukanya bersinar-sinar. Lahab artinya bersinar-sinar. Sekarang ada pasar Abu Lahab di Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah ada Abu Lahab. Abu Lahab bukan bererti pasar tu Abu Lahab yang asaskan ke, atau kampung Abu Lahab ke, macam mana sebahagian pada mutawif saya dengar, dan silap lah, salah lah. Saya tahu kata Abu Lahab kat sinilah dia kampung Abu Lahab, dan sinilah dia Abu Lahab dulu begini begitu, semua cerita. Abu Lahab pasar tu artinya pasar yang bersinar. Pasar tu ada lama dah. Pasar tu dipasangkan lampu-lampu, tiap-tiap kedai dipasangkan lampu, dan letak tiang dan lampu. Jadi panggil Abu Lahab, pasar yang bercahaya. Orang Arab sebut Abu Lahab berarti cahaya. Kawasan yang banyak cahaya yang bersinar-sinar namanya Abu Lahab. Kalau Abu Lahab rumah kat mana? Abu Lahab rumah kat Masjidil Haram sekarang lah, dalam kawasan Masjidil Haram. Okey. Abu Lahab digelar sebagai Abu Lahab kerana wajahnya bercahaya. Wajahnya itu handsome, putih ke kuning-kuningan. Biasa keluarga Nabi putih ke merah-merahan. Abu Lahab dia putih ke kuningan, menyerupai warna, seolah-olah ada mirip ke arah warna emas. Putih dia ke arah warna emas, jadi dia cantik, dan dia berbangga dengan gelarannya Abu Lahab. Dan sebelum diturunkan ayat ini, nama Abu Lahab ada satu kemuliaan untuk Abdul Uzza. Nama dia asal Abdul Uzza. Dia rasa mulia dengan nama Abu Lahab. Namun setelah dia melawan Nabi SAW, nama ni jadi nama yang paling hina, kerana tak ada satu manusia walaupun orang kafir sekalipun namakan anak dia Abu Lahab. Sedangkan ini gelaran yang paling mulia sebelum peristiwa ini. Peristiwa ini menjadikan apa? Nama yang paling mulia berubah jadi nama yang paling hina. Orang yang paling dimuliakan jadi orang yang paling hina. Orang yang sepatutnya dari segi prospek dia mempunyai masa depan yang cerah dalam dunia Islam, tapi dia telah jadi orang yang paling rugi, dan dalam sejarah mencatatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Betul Allah kata tabbat artinya khasirat, rugi. Tabbat erti pertama celaka, iaitu binasa, halakat. Erti kedua ialah khasirat, rugi. Kedua-dua makna benar dan digunakan oleh bahasa Arab. Dan ada tak bahagian kalau rugi, orang kata rugi berapa persen? Kalau kita rugi berniaga, rugi, orang akan kira berapa persen rugi. Hari saham jatuh lah, rugi 50%, 30%. Atau saya berniaga, saya berlabur kat mana-mana, perniagaan rugi. Berapa persen kerugian Abu Lahab? Tak menunjukkan tak ada persen.
habis, modal hangus. Kalau masuk dalam pilihan raya tak balik modal. Habis, hangus. Tab, orang Arab sebut tab ataupun bat, terbalikkan ta dengan ba atau ta. Artinya ma fi khair battah atau bat. Dengan bat atau tab artinya langsung tak ada, langsung tak ada. Jadi celaka, habis. Rugi, habis. Tidak ada sedikit pun kebaikan yang dimiliki oleh Abu Lahab di dunia dan akhirat. Harta dia tidak menjadikan dia mulia setelah peristiwa ini. Pangkat dia tidak menjadikan dia mulia. Anak dia tidak hormat pada dia, tidak jadikan dia lebih dihormati oleh anaknya sendiri. Malah dia meninggal dalam keadaan ditimpa dengan satu penyakit yang mana orang tak berani uruskan jenazah dia kerana penyakit dia kalau disentuh akan berjangkit. Ala-ala Covid pula kisah Abu Lahab. Jadi anak dia cuma letakkan dia gali lubang siap-siap di sebelah dengan rumah, kemudian cungkil dengan kayu, tolak jenazah dia sebab nak sentuh dia. Itulah keadaan pemimpin Quraisy yang bernama Abu Lahab. Kita tahu bahawa Quraisy sangat ta'assub dan banggakan ibu bapanya, sehingga ketika haji Allah kata, ingatlah pada Allah seperti mana kamu ingat terhadap nama bapa-bapa kamu. Tapi oleh kerana Allah nak hinakan dia, Allah nak jadikan dia rugi, anak dia sendiri tak uruskan jenazah dia, dan tak ada orang datang nak ziarah, yang ada mereka hanya galikan lubang, mereka tolak dengan kayu. Itulah dari pengakhiran Abu Lahab. Tabbat adalah doa, iaitu semoga dia celaka. Kalau maknanya celakalah artinya apa? Celakalah artinya semoga dia celaka. Watab, dan memang celaka, artinya Allah doakan dan Allah bagi keputusan, Allah berita celakalah Abu Lahab dan dia telah pun celaka. Tabbat jada abi lahabi wa tab. Bapa saudara Nabi SAW yang sempat dengan zaman Nabi SAW menjadi Rasul, setelah Nabi menjadi Rasul hanya 4 orang yang sempat. 4 orang ni dibahagi pada 3 kategori. Kategori pertama yang beriman dengan Nabi SAW dan membantu Nabi, itu Hamzah dan juga Al-Abbas. Hamzah dan Al-Abbas. Dan Hamzah lebih mulia daripada Al-Abbas kerana beliau lebih awal masuk Islam, lebih awal hijrah, dan beliau Hamzah mempunyai manaqib yang banyak, dan Nabi kata khairu syada'i khamsah, 5 orang syahid yang terbaik adalah 5 orang. Pertama sekali adalah Hamzah. Ada orang yang utamanya adalah Hamzah, dan Hamzah diberikan banyak gelaran oleh Nabi SAW, antaranya Asadullah, singa Allah Subhanahu Wa Taala. Hamzah dan Al-Abbas, dua ni sahabat, kedua-duanya radhiyallahu anhuma, kedua-duanya mulia, kedua-duanya dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun kedudukan Hamzah lebih mulia. Ini pertama, yang sokong Nabi SAW, beriman dan ikut pada Nabi SAW. Yang kedua, sokong Nabi SAW, bantu Nabi SAW, namun tidak beriman. Siapa dia? Abu Talib. Abu Talib bapa saudara Nabi, yang sokong Nabi, sokong dengan tidak membenarkan siapa sahaja usik Nabi. Tatkala Nabi dipulaukan, berserta Abu Talib berserta dengan keluarganya dipulaukan bersama, kerana beliau mempertahankan Nabi SAW. Tiap-tiap detik, tiap-tiap saat Abu Talib tidak membenarkan siapa sekalipun mengusik batang tubuh Nabi SAW. Malah pada zaman awal Islam, Nabi tak pernah orang sentuh. Orang berani kutuk mengata, tapi tak ada siapa yang berani datang untuk melakukan tindakan ancaman fizikal terhadap Rasulullah SAW, kerana Abu Talib berada di belakangnya. Abu Talib tidak membenarkan siapa sahaja usik Nabi. Namun pengakhirannya Abu Talib tidak beriman, dengan kisah yang kita tahu, sehingga Nabi sangat sedih. Allah turunkan ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sehingga kamu tidak beri hidayah pada siapa kamu nak, Allah lah yang beri hidayah pada siapa Allah kehendaki. Kategori ketiga, dah 3 orang. Yang keempat ialah kategori orang bapa saudara yang lawan Nabi SAW, iaitu Abu Lahab, tidak beriman dan lawan dengan Nabi SAW. Manakala bapa saudara Nabi yang lain telah pun meninggal sebelum Nabi SAW diutus menjadi Rasul, antaranya Az-Zubair, salah seorang bernama bapa saudara Nabi. Al-Harith juga telah meninggal sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Al-Muqawwim juga telah meninggal sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Abdul Ka'bah juga meninggal sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Begitu juga Hujul juga meninggal sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Begitu juga
beberapa orang bapa saudara yang lain semua sekali meninggal, malah sebahagian badannya Nabi SAW tak pernah nampak, termasuklah Dirar juga bapa saudara Nabi SAW. Semua ni meninggal sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Yang dan selepas Nabi dilantik menjadi Rasul hanya tinggal 4 orang, dan 4 orang itu keadaan mereka seperti mana yang disebutkan tadi. Manakala ibu saudara Nabi SAW, Safiyah, beriman dengan Nabi SAW, ibu kepada Az-Zubair bapa saudara, dan Az-Zubair sepupu. Az-Zubair sepupu ini Az-Zubair bin Awam, sepupu Nabi SAW, anak kepada Safiyah binti Abdul Muttalib. Okey. Nah, Allah kata tabbat yada abi lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab, dan memang ia celaka atau telah pun celaka. Kebiasaannya orang Arab, apabila memanggil orang yang dihormati, dia menggunakan abu. Orang Arab panggil ya Aba Ahmad. Kalau jumpa orang, contoh kita Tuan Haji Hambali, nama anak pertama nama apa? Khairul Anwar. Ya, saya nak panggil orang Arab, dia tak ada istilah kalau nama orang, dia tak ada istilah abang adik, dia saudara lelaki, saudara perempuan. Ya, macam mana nak mengatakan orang, nak panggil orang yang lebih tua yang kita hormat? Saya kalau orang bahasa Arab, saya nak panggil Hambali, mana boleh? Umur berbeza, pengambil berbeza, pangkat berbeza dan sebagainya. Jadi saya panggil macam mana? Saya panggil ya Aba Khair Anwar atau ya Aba Khair. Ya Aba Khair. Artinya apa? Saya panggil Aba, sebutkan abun atau umun di depan, ummu atau abu di depan, itu namakan sebagai kunyah. Kunyah, gelaran yang berawal kalimah abu dan ummu. Tujuannya untuk menghormati, untuk memberi penghormatan. Ulama bincang, kenapa ayat ini Allah nak kutuk tapi Allah panggil dia Abu Lahab. Dan Abu Lahab ni gelaran yang dia suka. Kalau panggil nama dia kan lebih, kalau kita kutuk, panggil nama lebih baik. Berapa panggil nama dengan pangkat-pangkat dia atau dengan gelaran yang beri penghormatan pada dia? Sebab pertama, kenapa Allah panggil dia Abu Lahab menggunakan kunyah? Kunyah ialah gelaran yang berawalkan kalimah abu dan ummu. Sebab pertama, sebab nama dia Abdul Uzza, hamba kepada Al-Uzza, iaitu berhala Kaabah. Ini nama kaum musyrik. Abdul Muttalib, anak dia ada nama Abdullah. Yang antara anak ramai-ramai, ayah Nabi Abdullah, hamba Allah, betul, tepat. Mereka beriman dengan Allah. Pada masa sama mereka syirikkan Allah. Mereka Abdul Muttalib namakan anak dia Abdul Uzza, hamba kepada Al-Uzza, juga berhala. Nama Allah, ya Allah, mereka kenal Allah. Mereka juga namakan anak dia Abdul Uzza, Abdul Kaabah. Jadi Abdul Uzza adalah Abu Lahab. Abu Lahab namanya Abdul Uzza, hamba kepada Al-Uzza. Allah Subhanahu wa taala tidak redha dengan nama tersebut, dan Allah tak letak nama dia dalam ayat Quran, kerana dalam ayat Quran tidak mengandungi sebarang nama yang mengandungi syirik. Jadi Allah namakan dia sebagai Abu Lahab. Sebab kedua, Abu Lahab gelaran pada dia, gelaran yang dia terkenal dengannya, sehingga kalau tak sebut nama dia orang tak kenal. Ada orang yang terkenal dia punya gelaran, bila orang tanya nama dia, contoh Ujang kartun, kata Ujang, nama dia sebenarnya apa? Tak tahu siapa. Sedangkan nama pena tertentu kat surat khabar, kat mana blog tertentu, penulisnya kita tak tahu siapa nama sebenar. Tapi kalau sebut Ujang, tahu, dialah, muka dia kenal, tapi orang kenal dia sebagai Ujang. Tak tahulah nama dia Ujang. Nama dia Ujang ke? Saya tak tahu. Tapi saya nama lain, itu nama pena dia. Jadi, ada orang gelaran dia mengatasi, kemasyhuran gelaran dia mengatasi nama asal. Jadi Allah panggil dia dengan gelaran yang famous supaya tak orang bila dengar Abu Lahab, dialah tu orangnya. Ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa taala panggil dia dengan nama Abu Lahab? Kerana ulama kata lil munasabah, kerana nak sesuaikan dengan ayat selepasnya. Semua berakhir dengan ba. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Lahab tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Jadi
maka Abu Lahab di depan untuk munasabah, iaitu ayat tu dengar susunannya nampak lebih kemas dengan gelaran nama Abu Lahab bersesuaian dengan huruf-huruf yang selepasnya. Jadi Abu Lahab bukanlah kemuliaan untuk Abu Lahab. Abu Lahab hanya Allah sebutkan bukan untuk memuliakan dia, namun untuk memperkenalkan atau untuk suaikan dengan ayat, ataupun Allah SWT tidak inginkan nama yang mengandungi syirik disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu, ma ada dua makna dan kedua-duanya sahih. Makna pertama, ma istifham. Ma artinya adakah, ma persoalan. Adakah aghna anhu maluhu wa ma kasab, adakah segala hartanya dan segala usahanya, segala harta dan anak pinaknya memberikan dia manfaat? Allah tanya. Adakah, Allah kata, adakah segala harta yang dimiliki dan segala anak pinak dia membuatkan dia menjadi dapat manfaat daripada harta dan pangkat tersebut? Maluhu wa ma kasab. Pertanyaan ini namakan sebagai istifham ingkari. Istifham ingkari. Dan saya dah sebut beberapa kali dalam ayat Quran hanya ada tidak ada istifham hakiki. Tuan-tuan kena hafal 3 istilah. Sebab saya akan ulang-ulang balik. Kita jumpa tadi kali ma, la, kita akan ulang. Istifham dalam bahasa Arab ada banyak, tapi 3 yang utama. Istifham ni soalan. Soalan ni ada 3 jenis. Soalan pertama dinamakan sebagai istifham hakiki. Pertanyaan, betul-betul pertanyaan. Saya sebut habis kita azan insya-Allah. Yang kedua, istifham ingkari. Tanya untuk diingkar, saya akan syarahkan. Dan ketiga nama istifham takriri. 3 istilah ni kita akan jumpa balik-balik dalam tafsir ayat Quran. Dan saya rasa istilah yang wajib kita kalau nak belajar tafsir tadabbur mesti kita faham, sebab kita akan jumpa banyak lagi ayat-ayat yang menggunakan istilah ilmiah ini. InsyaAllah kita sama lepas azan insyaAllah.
حي على الفلاح حي على Jadi pertanyaan dalam Quran ada banyak tujuan, namun 3 asbab utama yang sentiasa diulang-ulang. Kadang-kadang ada tujuan yang lain, dia bukan ada 16 tujuan, cuma saya fokus kepada 3 sebab kita akan jumpa berulang-ulang. Pertama, pertanyaan yang dinamakan istifham hakiki, yang memang betul-betul tanya. Contoh saya tanya Tuan Haji Hambali, saya tak tahu betul-betul, saya tak kenal nama anak, saya tanya betul-betul. Istifham hakiki, istifham kita minta jawapan. Pertanyaan istifham hakiki tidak wujud dalam Al-Quranul Karim. Allah bila bertanya, Allah bukan bertanya untuk nak tahu, sebab Allah Maha mengetahui. Ilmu Allah merangkumi segala-galanya. Ya Allah tanya, tujuannya apa? Ada tujuan yang lain. Ada banyak tujuan. Antaranya 2 tujuan utama. Yang pertama, istifham ingkari. Allah tanya tujuannya untuk kita engkar. Kita kata, takkanlah. Tak. Allah kata bila Allah sebut tentang berkaitan dengan ada orang sembah selain Allah sedangkan Allah yang menciptakan kita semua sekali, Allah kata ailahum ma'allah, adakah layak ada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Setelah pasti orang jawab takkan, tak layak. Jadi pertanyaan tadi confirm orang akan dengar aja orang gelengkan kepala. Ya, tak ada. Orang Arab bila dengar aja Abu Lahab buat begini, termasuk keluarga Abu Lahab dan kafir Quraisy, setelah peristiwa ini Allah tanya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, adakah harta dia dan pangkat dia ataupun anak dia boleh memberikan dia kebaikan atau memberikan kemuliaan pada dia? Pasti orang jawab tak ada. Tak nampak kebaikannya dalam kehidupannya. Sejak daripada peristiwa tersebut sampai akhir, Abu Lahab hilang penghormatan dalam masyarakat Arab. Jadi ma kat situ ma istifham, iaitu dalam kurungan istifham ingkari. Ma untuk bertanya tapi tujuannya untuk ingkar. Kadang-kadang Allah tanya untuk istifham takriri. Allah tanya untuk kita angguk. Tak ada alasan lain untuk kita jawab. Kita mesti jawab angguk. Allah kata alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah Tuhan yang paling adil dalam menjatuhkan satu hukuman? Kita akan jawab bala, bahkan kita akan angguk. Allah tanya inna atainakal alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dada kamu? Bala ya Rabb, bahkan ya Allah. Pertanyaan-pertanyaan, ada yang ingkari, ada takriri, ada istifham hakiki. Dan selepas ni mungkin saya akan sebut secara ringkas. Saya sebut ingkari, ingkari hari ini saya syarah detail. Lepas ni kalau jumpa takriri saya syarah lagi sekali. Kalau kita dah banyak ulang, saya akan sebut istilah mudah istifham ni jenis apa. Tuan-tuan pun kalau jumpa istifham tanya, istifham apa ni Ustaz? Hakiki ke, ingkari ke, takriri ke, dia ta'ajub ke, dia ada lain. Tapi kita ambil 3 dulu, istilah yang sering kita ulang. Allah kata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, adakah hartanya dan juga keturunannya dapat memberikan manfaat kepadanya, atau memberikan kebaikan padanya. Ini makna pertama. Makna kedua, ma itu makna fi, iaitu Allah menafikan. Allah kata memang harta dan anak dan pangkatnya tidak memberi manfaat pada dia. Allah menafikan. So Allah kata celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab, dan dia memang seorang yang celaka.
dan hartanya dan anak-anaknya serta pangkatnya tidak langsung memberi manfaat kepada dia, iaitu Allah menafikan kebaikan dan manfaat. Sebab kenapa Allah mengatakan demikian? Sebab menurut Ibnu Mas'ud, Abu Lahab dia berkata, dia kata sekiranya anak saudaraku ini benar, aku lawan dia, tak ada masalah. Kalau dia salah, aku jadi tokoh hebat, dapat lawan dengan orang yang bawa satu fahaman berbeza daripada keadaan dia. Aku jadi seorang pejuang, akan dimuliakan. Tapi kalau dia betul, tak apalah, hari kiamat aku bayar dengan Allah. Dia rasa harta dia dapat bayar, dan harta dia, pangkat dia dan kedudukan, sebab dia memang kaya raya. Dia boleh merdekakan hamba yang begitu ramai. Dia boleh sembelih unta yang begitu banyak. Mana ada orang Arab satu unta pun dah memiliki satu kekayaan yang hebat. Tapi dia memiliki ratusan, malah ribuan unta. Dia membeli hamba-hamba, malah dia berjual beli hamba. Dia adalah tokek kepada hamba. Dia memiliki perniagaan yang sangat besar. Dia kata, kalaulah Muhammad ni betul, kalau anak saudaraku betul sekalipun, aku tak risau, sebab hari kiamat aku boleh bayar dengan segala pangkat dan segala harta yang aku miliki. Allah kata, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, segala harta, segala pangkat dan anak pinaknya tidak memberi manfaat kepada dia. Kita sambung lain kali suratul Lahab. InsyaAllah sekadar ini. Semoga Allah jadikan pertemuan kita yang singkat ini pertemuan bermanfaat, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dari saya sendiri. Dan saya buka soalan ringkas saja kalau ada soalan. Tuan-tuan terfikir apa-apa ke? Kalau tak ada, kita tutup dulu. Dan sekadar ini soalan saya ringkas, jadi masanya pun ringkas. Tak ada? Okay, tak ada. Sebenarnya ada banyak persoalan bagi siapa yang ni sempat ke akan terfikir pelik. Saya bagi suatu soalan, tuan-tuan hadir untuk akan datang. Abu Lahab ni masa turun ayat ni first time Nabi ajak. Adakah dia hidup lama lagi? Kenapa Allah dah hukumkan ke neraka, sedangkan kita kata amalan seorang bergantung pada akhir hayatnya? Kenapa Allah dah hukumkan dia sayasla nara? Kita akan syarahkan untuk akan datang. Dia akan dibakar oleh api neraka. Kenapa Allah dah hukumkan dia masuk api neraka sedangkan dia belum meninggal? Persoalan yang perlu pada jawapan bertemu untuk kelas akan datang. Jangan ponteng. Tak ada gurau saja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.